Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih sudi hadir dalam kelas saya pagi ini pukul 8.43 sekarang. Alhamdulillah. Yang mana ada kita belajar tak ada masalah. Kita dah ada 5 orang. Alhamdulillah. Oh, 3 juga kalau ikutkan ini ha. Okey, tak apa. Okey, kita dah belajar berkenaan dengan translasi. Okey. Kita dah belajar berkenaan dengan pantulan. Ada masalah tak berkenaan dua tu? Harapnya tiada masalah lah ya. Okey, hari ini kita pergi yang ketiga, putaran. Okey, ini masih lagi pantulan. Okey. So untuk putaran iaitu transformasi yang ketiga, memerihalkan putaran menggunakan pelbagai perwakilan. Okey. Yang jadi masalah kebanyakan murid adalah yang putaran ini. Okey, apabila kita memerihalkan suatu putaran, kita perlu menyatakan pusat, sudut dan juga arah putaran yang memetakan objek kepada imej. 3 benda ni. Kena tahu pusat putaran, kena tahu sudut putaran dan kita kena tahu arah putaran sama ada lawan arah jam ataupun ikut arah jam. Okey. Ini untuk revisi, ikut arah jam macam tu, lawan arah jam macam tu. Okey. Yang mana imej yang dihasilkan melalui putaran 180 darjah ikut arah jam adalah sama dengan putaran 180 darjah lawan arah jam. Jadi biasanya kalau kita nyatakan sudut putaran itu 180 darjah, kita dah tidak menyatakan ikut atau lawan arah jam. Okey, tapi kalau nak nyatakan juga tak ada masalah. Ikut arah jam boleh, lawan arah jam boleh sebab dia sama sahaja. Okey, contoh memerihalkan putaran bagi rajah di bawah. Okey, kita dapati objek yang A tu A, B, C, D nak dibawa kepada imej yang baru tu A dot, B dot, C dot, D dot. Okey, kalau di situ kita perhatikan sudutnya adalah 90 darjah. Okey, terang-terang ada kat sini. Oh, sorry. Ni terang-terang ada dekat sini. Jadi bila ke kanan, okey, bila ke kanan ianya adalah ikut arah jam. Jadi di sini kita boleh nyatakan putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat T. Okey. So kita tengok kat sini ada huruf T ni kan. So objek itu diputarkan pada pusat T. Jadi 3 perkara yang saya sebutkan tadi, pusat putaran kena ada, sudut putaran kena ada dan juga arah putaran pun kena ada juga. Okey. Yang B pula pun sama juga sikit. Awak tengok dulu objek. Okey, ni objek dan ini pula adalah imej. Okey, sudut antara kedua-duanya adalah 90 darjah juga. Jadi cara kita nak memerihalkan atau dalam bahasa Inggeris describe adalah putaran 90 darjah lawan arah jam. Okey, pada pusat S. Sekiranya ada koordinat, nyatakanlah koordinat. Kalau tiada koordinat, dia beri huruf, kita nyatakan huruf. Mana-mana sasulah sama ada huruf ataupun koordinat sebagai pusat putaran. Okey. Kemudian yang seterusnya kita nak menentukan imej dan objek bagi suatu putaran. Okey, kita boleh menggunakan kertas huruf, protektor dan jangka lukis untuk menentukan imej atau objek di bawah suatu putaran. Cuma untuk sebagai latihan biasa, okey,
semua tu boleh diguna pakai, tetapi di dalam exam tidak dibenarkan membawa kertas surih. Tahu kan kertas surih tu kan? Tracing paper tu. Okay, yang awak nak lukis peta ke apa, awak letakkan kertas tu, kemudian awak lukis, awak berdasarkan apa gambar rajah yang ada di bawah kertas tersebut. Okay, tracing paper. Jadi kita tengok yang bahagian ni yang perlu awak faham betul-betul. Okey. Tentukan imej bagi segitiga PQR apabila diputarkan 90 darjah lawan arah jam pada titik M. Okey, pusat putarannya adalah M, sudut putarannya adalah 90 darjah, manakala arahnya adalah lawan arah jam. Ketiga-tiganya itu diberi, so awak kena lukis imej yang sepatutnya. Okey. Okey, kaedah pertama menggunakan kertas surih. Okey, kertas surih untuk latihan biasa ni belajarlah guna kertas surih. Okey. Jadi bagaimana nak guna kertas surih ni? Okey, saya tunjuk satu-satu. Mula-mula sekali awak kena pilih antara bucu P, Q dan R. Ni awak pilih satu bucu sahaja. Pilih satu bucu sahaja. Dan daripada bucu tersebut, sambungkan ke titik M. Contoh dalam kes ini, saya guna pakai bucu Q nak disambungkan ke pusat putaran M. Okey, seperti mana yang awak nampak di situ, pembaris saya letakkan pada bucu Q dan pada titik M. Okey, bila mana awak dah dapat macam tu, awak boleh pilih mana-mana satu bucu, tak kisah. Awak nak pilih P boleh, nak pilih Q boleh, nak pilih R pun boleh, tak ada masalah. Okey, bila awak dah buat pilihan, sambungkan bucu yang dipilih kepada pusat putaran. Okey, kali kurangnya bukan garisan putus-putus ya, garisan tak putus lah. Tu silap saya nanti saya ubah. Okey, bila dah macam tu, okey, kita akan bina sudut 90 darjah pula. Okey, macam bagaimana kita nak bina sudut 90 darjah? Sebab sekarang ni kita nak putarkan objek PQR itu pada sudut 90 darjah lawan arah jam. Okey, jadi kita dah sambungkan bucu Q kepada titik M. Okey, awak guna pakai hujung pembaris tu. Okey, dan letakkan pada titik M. Kedudukan seperti mana yang awak nampak pada PowerPoint ini. Okey, letak macam tu. Sebab apa? Dia automatically dia akan bina sudut 90 darjah. Guna saja hujung pembaris. Okey. Kemudian buat satu garisan macam tu. Okey, awak tengok situ macam mana dapat lebih tu cikgu kan? Kan awak dah lukis dah sedikit. Awak sambungkan sini kan ke sini, awak dah sambung sini ke sini. Jadi awak ambil pembaris, awak betulkan baris tu, jadi awak panjangkanlah. Awak panjangkan ini. Macam tu. Okey, yang penting nak dapatkan sudut 90 darjah, kedudukan pembaris macam tu. Okey. Kemudian okey, bila awak alihkan pembaris dah nampak macam tu. Okey. Setiap satu sudut yang terhasil adalah sudut 90 darjah. Okey, setiap satu sudut yang terhasil, ini semua sudut 90 darjah ni. Sebab kita guna bucu pembaris. Bucu pembaris biasanya sudut 90 darjah. Okey, sekarang kena tentukan awak nak pusing kanan atau pusing kiri. Okey, memandangkan ini adalah lawan arah jam. So, garisan ini, okey, ni garisan ini kan. Ni. Okey, so akan dipusingkan ke kanan atau nak pusing ke kiri. Sebelum nak pusing tu kita kena letak kertas surih dahulu. Letak kertas surih tu dahulu atas gambar rajah yang sedia ada. Itu contoh kertas surih ya. Kemudian awak lukis, nampakkan segitiga PQR tu, awak lukis pada kertas surih tu. Macam tu. Awak lukis kertas surih tu macam tu. Okey, bila dah dapat macam tu, ambil pen atau pensel, letakkan pada pusat putaran iaitu titik M. Okey, awak letakkan. Macam tu. Tekan, jangan sampai terlepas. Okey.
Guna pensel boleh, pen boleh, apa sajalah yang tajam letakkan di pusat putaran. So sekarang ni awak dah bersedia untuk memutarkan segitiga PQR. Lawan arah jam je, so akan putar ke kanan. Okey, so ingat bucu ni, okey, ni garisan dia kan. Bila awak putarkan nanti, mesti kena pada garisan ini. Mesti kena pada garisan ini sebab apa? Dia dah membentuk 90 darjah. So bucu ni nanti awak pusing ke kanan biar kena pada garisan ini. Okey, sebab apa? Sebab garisan itu telah membentuk sudut 90 darjah. Okey, so bila mana awak pusing ke kanan, okey, itu gambar rajah yang akan terhasil. Okey, itu gambar rajah yang akan terhasil. Asalnya bucunya berada di sini kan. Okey, bila kita pusing, bucu ni mesti kena pada garisan yang awak sediakan tadi. Okey, kemudian awak ambil pensel, awak tekan gambar rajah segitiga ni. Okey, tekan biar nampak ke sebelah sana. Ni, awak tekan. Okey, bila awak tekan, awak alihkan kertas surih itu, awak lukis semula di bawahnya tu. Okey, jadi selesailah image bagi soalan yang diberi mengikut syarat-syaratnya itulah. Okey, diputarkan 90 darjah lawan arah jam pada titik M. So itulah yang terhasil. Yang berwarna biru tu, itu adalah image bagi segitiga PQR. Ini kaedah guna pakai kertas surih. Okey, tapi dalam exam kita tak boleh bawa kertas surih. Jadi kita guna kaedah yang kedua, kita guna protector. Okey, kita guna protector ataupun pembaring biasa pun boleh. Okey, macam mana nak guna pakai? Okey, kaedah kedua kita guna pakai protector. Sama juga macam tadi. Awak boleh pilih mana-mana titik, mana-mana bucu. Bucu P boleh, bucu Q boleh, bucu R boleh untuk disambungkan ke pusat putaran iaitu titik M. Okey. Okey, sekarang ni saya dah sambungkan bucu P ke pusat putaran M. Okey. Jadi kemudian saya akan ambil protector, saya akan letakkan pada kedudukan yang awak nampak tu. Okey, kedudukan yang awak nampak tu. Pastikan, ukurlah. Ni pusat putaran. Okey, ni sudut 90. Ni kan sudut 90 ni. Ni 90 darjah ni. Okey, kedudukan macam tu. Okey, bila dah dapat kedudukan macam tu, buatlah garisan. Okey, buatlah garisan. Tu. Dia nampak kan garisan merah tu. Sebelah kanan tu. Dari titik M ke kanan. Okey, panjang mana cikgu nak buat? Okey, awak kira. Tengok. Dari titik M ke bucu P tu berapa petak. Jadi ke kanan pun ikut bilangan petak lah. Seperti mana yang nampak kat situ 3 petak. So ke kanan pun 3 petak. Kemudian tanda. Tanda. Okey, selesai untuk bucu yang pertama P. Ada 2 lagi bucu. Setiap satu kita kena buat macam ni. Okey, kita beralih kepada bucu R pula. Kaedahnya sama. Iaitu sambungkan bucu R ke pusat putaran M. Seperti mana yang nampak di situ, didapati ada 6 kotak. Antara R ke pusat M ada 6 kotak. Kemudian letak protector pada kedudukan yang awak nampak itu. Okey, ukur sudut 90 darjah. Sudut 90 darjah tu M ke kanan lah, sudut 90 darjah. Dan bilangan kotaknya adalah 6. So, buat garisan. Okey, seperti mana yang awak nampak itu. Dan letakkan tanda. 6 petak tu. Okey, dah selesai 2 bucu. P dan juga R. Okey, sekarang ni bucu yang ketiga, which is Q. Sama prosesnya, sambungkan bucu Q ke titik M. Okey, sambungkan bucu Q ke titik M. Kemudian ambil protector. Okey, ambil protector dan letakkan kedudukan macam tu. Saya ingat macam itulah sebab apa? M dekat
sambungan garisan M ke Q sengit, jadi protektor pun kena sengit lah. Okey, dan ukur sudut 90 darjah. Okey, ukur sudut 90 darjah dan buat satu garisan. Macam tu. Okey, cikgu macam mana nak tahu panjang garisan yang perlu dilukis? So, awak ambil pembaris, awak ukur dari titik M ke bucu Q berapa cm. Okey, dari titik M ke bucu Q, ukur dengan pembaris berapa sentimeter. Jadi kemudian bila dah tahu, letakkan kosong pada titik M dan ukur jarak yang sama. Okey, contoh itulah jaraknya. Okey, jadi automatically kita dah ada 3 titik. Bila dah ada 3 titik, sambungkan sahaja. Okey, sambungkan sahaja supaya membentuk segitiga. Itu adalah imej bagi segitiga PQR di bawah transformasi putaran 90 darjah lawan arah jam pada titik M. Ini yang penting. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Okey. Ni tentukan objek bagi titik Q dot. Kalau ada dot di atas kepala tu, kebiasaannya itu adalah imej. Apabila diputarkan 180 darjah ikut arah jam pada titik M. Okey, jadi tengok. Awak macam biasa, kita guna pakai apa yang kita ada, kita tak guna kertas sureh. Kita guna pakai apa yang kita ada. Okey, yang perkara pertama, cara pertama adalah sambungkan titik Q dengan titik M. Ambil pembaris, sambungkan panjang-panjang. Okey, seperti mana tu macam tu. Okey, lukis garisan yang menyambungkan titik M dan Q dot serta panjangkannya dengan jarak yang sama dengan MQ. Okey, inilah maksudnya. Ni. Panjang ni so panjangkan biar sama panjang dengan yang atas tu. So bila tengok di situ M tu dah jadi titik tengah, duduk tengah-tengah. Jadi jarak antara MQ dengan yang baru pun mesti samalah. Kalau 2 petak, yang sebelah sana pun 2 petak. Kemudian tandakan. Bila 180 darjah dia adalah satu garis lurus seperti mana yang awak nampak tu. Jadi mudahlah. Okey. Ni sudut 180. Ni sudut 180. Sama. Okey, jadi dia satu garis lurus sahaja. Okey, jadi objek bagi imej Q adalah seperti mana yang awak nampak tu. Ya, ada soalan ke? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ya, saya. Kenapa guna protektor tadi? Macam mana? Saya kurang jelas. Yang protektor tadi. Protektor, kenapa? Kenapa guna protektor tadi? Tak jelas. Kenapa dengan protektor tu? Kenapa guna tu? Apa gunanya? Apa? Sorry, tak dengar. Cari apa? Ya Allah, tak dengar. Sorry. Soalannya tu tak jelas. Boleh type tak dekat pada chat? Boleh type tak pada chat? Saya tengok pada chat. Protektor tadi nak cari apa? Protektor adalah sudut. Okey. Protektor adalah sudut. Kita nak cari sudut. Jadi bila mana kita guna protektor, saya balik semula ke atas. Ni kan. Ni protektor. Okey, kan protektor tu kalau awak tengok di bahagian atas tu ada 2 scale. Atas macam contoh ni 170, bawah ni 10. Kenapa macam tu? Sebabnya awak boleh buat kiraan ukuran, boleh mula dekat sini 0 darjah atau boleh mula 0 darjah di sini. Macam tu. Okey, mana-mana satu. Jadi kalau 0 darjah di sebelah kanan ni, so dia akan naiklah. 1, 2, 3, 4, 5 sehingga tengah-tengah ni 90. Ni 90 darjah ni. Okey, kemudian dibawa lagi ke sini, dia akan membentuk 180 darjah.
Kalau katakan mula kosong di sini, di kiri, so dia akan pergi samalah macam tadi. 1, 0, 1, 2, 3, dia balik ke tengah, tetap 90 darjah. Kemudian dia pergi lagi 91, 92 sehingga ke belakang ni 180 darjah. Dia ada dua. Itu sebab ada atas bawah tu. Jadi ukuran 90 darjah tu sama ada awak ukur ni 0 darjah ke sini 90 darjah ataupun sini ke sini pun 90 darjah ukurannya tu. Okey. Kena tengok tu ukuran pada protektor tu. Syif, ada kan protektor kan? Ada. Kena belajar. Ya. Kalau ambil R sama ke? Macam mana? Kalau ambil R, Ambil sudut R. sudut R, sama juga. Sama juga. Semua mesti kedudukan 90 darjah. Macam tu. Itu 90 darjah tu. Okey. Kalau dia ikut garis yang awak bina. Macam kalau contoh garis sengit macam tu, kena letaklah protektor sengit. Okey. Garis yang awak bina tu, letakkan tengah-tengah ni. Letakkan tengah-tengah ni. Ni sudut 90 darjah ni. Saya punya tak betul ni. Ni sudut 90 darjah ni. Jadi tengoklah garis ke atas ni. Okey, boleh Sif? Boleh. Okey. Nanti jumpa nanti kalau tak tahu boleh tanya guna protektor. So protektor tu sentiasa kena bawa lah dalam pencil case tu. Kalau tak ada, pergi nak murahnya pergilah kedai RM2. Teko tu kan. Adalah. Nak bawa sesiku 3 tu pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Yang itu semua tak ada masalah nak bawa masa exam. Yang masalahnya kertas suris. Kertas suris tak dibenarkan lagi. Okey. Kemudian, itu apa lagi? Okey, tahukah anda sekiranya objek dan imej suatu putaran diberi, pusat, sudut dan arah putaran dapat ditentukan dengan menggunakan kaedah pembinaan geometri. Okey, sekarang ni awak diberi objek, awak diberi imej. Okey. Awak nak tentukan sudut putaran, awak nak tentukan pusat putaran dan arah putaran. 3 benda tu. Awak diberi objek, awak diberi imej. Sekarang ni awak kena tentukan sendiri. Pusat putaran, arah putaran, sudut putaran. So macam mana kita nak tentukan? Kita tengok slide berikutnya. Okey, itu contoh ya, objek dan imej. Okey, imej macam biasa, tu dia letak terang-terang lah. Objek satu, imej satu. Okey, saya besarkan macam tu. Okey, perkara pertama, bila dah ada objek, bila dah ada imej, awak ambil pembaris, sambungkan dua pasangan titik yang sama. Dua pasangan titik yang sama. Satu objek, satu imej. Pasangan titik samalah. Contoh A dengan A dot, B dengan B dot, C dengan C dot. Macam tu. Okey, contoh dekat sini yang pertama, okey, saya akan sambungkan C kepada C dot. So ambil pembaris, sambungkan. Jangan buat lebih. Jangan lebih. Betul-betul sambung dari C ke C dot. Okey, saya dah sambung dah. Okey, alhamdulillah settle. Kemudian daripada tengok jarak pula, daripada C ke C dot berapa jarak yang diguna pakai. Di situ ada 4 petak kan. 4 petak. So bila dah ada 4 petak, bahagi 2. Bahagi 2. Tengah-tengah. Okey. So bila dah tahu bahagi 2, ambil pembaris. Macam tu. Okey, macam mana kita nak jadikan sudut 90 darjah? Awak tengok di situ. Kan pada pembaris awak tu banyak garisan-garisan tu kan. Awak pilih satu garisan. Contoh garisan yang ada yang saya guna pakai dekat situ adalah 6.7. Saya tengah-tengah 6.8. 6.8, garisan 6.8 tu sentimeter tu letak pada garisan C dot. Okey, betul-betul letak biar bertindan. Itu dah membentuk sudut 90 darjah. Okey, kemudian cari titik tengah tadi. Macam mana yang tengok tu, dua kiri, dua kanan lah petaknya tu kan. Buat satu garisan. Contoh garisan terhasil, saya tukar warna biru. Okey. Tu yang pertama. Okey, sambungkan dua titik yang sama
Yang sepadan bukan sama, titik yang sepadan, cari titik tengah, kemudian buat sudut 90 darjah. Buat garisan yang bersudut 90 darjah. Okey. Kemudian yang kedua, cari sepasang lagi yang sepadan. Okey, contoh. Saya sambungkan B kepada B dot. Okey, saya sambungkan. Sambung macam tu. Okey. Kemudian, awak ukur jarak B ke B dot. Tengok berapa cm. Macam contoh pada pembaris tu, saya dapati dalam 6.4. Okey, saya dapati 6.4. So, 6.4 bahagi 2. 3.2. Dia mesti tengah-tengah. Mesti tengah-tengah. So, 3.2. Guna kalkulator lah. 6.4 bahagi 2, 3.2. Okey, dah dapat. Tu contoh. Saya tanda. 3.2 kan. Kemudian, pembaris tu tadi, letak untuk buat garisan. Okey, pastikan juga, saya tengok situ. Garisan 5.5. 5.5 pada pembaris tu saya tindankan pada garisan merah tu, B dot. Tindan supaya dia bila kita tindan, kita akan boleh bentuk sudut 90 darjah automatik. Automatik kita boleh bina sudut 90 darjah. Cikgu, Ya. kita tak kisah pilih nombor berapa. Macam mana? Yang kan cikgu pilih 5.5 kan? Tak kisah. Ini contoh je. Okey. Boleh je pilih nombor 5, nombor 6. Ikutlah mana-mana. Okey. Kemudian buat garisan. Saya buat garisan biru yang kedua. Okey. Saya buang pembaris. Okey. Awak tengok di situ ada 2 warna biru dan dia bertembung pada satu titik. Cari titik persilangan tu. Itulah pusat putaran. Okey. Yang warna biru. So, itu pentingnya cari 2 pasangan titik yang sepadan, buat garisan, cari titik tengah, buat garisan bersudut 90 darjah. Okey, so 2 warna biru tu dah ada dan dia bertembung pada satu titik seperti mana yang awak nampak tu lah. Okey, itu pusat putaran. Okey, macam mana kita nak tentukan sudut pula? Pusat putaran dah ada, kita nak tentukan sudut. Kaedahnya adalah bila dah ada pusat putaran, awak ambil mana-mana satu pasang titik yang sepadan. Contoh titik C dengan titik C dot. A dengan A dot. B dengan B dot. Kita nak sepasang sahaja. Jangan banyak-banyak, satu je. Okey. Setiap titik itu tadi, contoh saya pilih titik C dengan C dot. Saya akan sambungkan titik C ke pusat putaran yang dah jumpa tu. Macam tu. Okey. C sambungkan ke pusat putaran, C dot pun sambung ke pusat putaran. Macam tu. Okey. Jadi, ukurlah sudut dia. Macam mana nak ukur? Mudah saja, awak boleh guna pembaris. Guna je bucu pembaris awak tu, hujung pembaris awak tu kan. Hujung pembaris tu, sudut dia 90 automatik. Awak masuk dalam tu. Ngam-ngam ke tak? Kalau dari segi contoh ni, ngam-ngam. Jadi, sudut yang terhasil adalah 90 darjah. Ataupun guna protektor pun boleh juga. Protektor. Okey. Itu macam mana nak letak protektor. Ingat, tanda bulat yang tengah protektor ni, ni, tanda bulat ni, tujuan dia untuk diletakkan pada pusat putaran. Letak je kat situ, kemudian awak alignkan. Garisan-garisan yang ada pada protektor tu biar bertindan dengan garisan yang awak telah buat. Okey. So, di situ telah terhasilnya sudut 90 darjah. Okey. Bila dah tahu sudut 90 darjah, jadi kena tahulah pergerakan dia kanan ke kiri. Kalau kanan, ikut arah jam. Kalau kiri, lawan arah jam. Macam contoh, ni objek, ini image. So, didapati objek nak pergi image. Okey pula. Objek nak pergi image, dia ke kanan. Bila ke kanan, itu adalah ikut arah jam. Jadi, kita dapati A dot, B dot, C dot ialah image bagi ABC di bawah suatu putaran. Pusat putaran dah ada. Okey, kalau dalam pada satah koordinat,
awak bacalah koordinat dia untuk bagi pusat putaran. Sekarang tak ada. Ini cara nak cari saja. Sudut 90, arah putaran ikut arah jam. Macam tu. Selesai. Ada 3 benda ni, selesai awak punya masalah. Okey, yang seterusnya. Ini koordinat pula. Tentukan koordinat imej bagi titik E di bawah suatu putaran 90 darjah ikut arah jam pada asalan. Jadi, sekiranya gambar rajah tidak diberi, awak kena lukis sendiri. Awak sediakanlah agak-agak. Macam contoh titik negatif 3, 2. Okey, contohlah. Negatif 3, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Ni titik dia. Okey, 1, 2. Agak-agak. Okey, tapi better guna pembaris lah ya. So ni, A. So sekarang ni dia nak buat putaran 90 darjah ikut arah jam pada asalan. Jadi sambungkan titik A ke asalan. Asalan tu mana? 00 lah. Ni. 00. Okey. Kemudian seperti saya ajar tadi tu, ambil pembaris boleh, ambil protektor boleh. Tengok, putaran dia 90 darjah ikut arah jam. So, dia akan putar ke kanan. Okey, dia akan putar ke kanan. So, ambil pembaris, bucu pembaris hujung tu. So, awak akan dapat ini. Macam tu. Okey, macam tu. So, pembaris hujung, bucu pembaris tu lah. Garisan macam tu. So, ukurlah. Daripada titik A ke asalan, berapa panjang dia. Kemudian ukur di sinilah. Balas balik. Contoh ni lah. Okay, so inilah imej bagi koordinat A. Okay, saya tunjukkan dengan lebih jelas lah. Okay, tu. Langkah 1, sambung garis OA. Kemudian ambil protektor, letakkan protektor macam tu. Letakkan bulatan protektor tu pada pusat putaran. Pusat putaran adalah pada asalan 00. Kemudian bina garis 90 darjah. Okay, ukur jarak A kepada titik A kepada asalan. Kemudian jarak yang sama diguna pakai untuk A kepada A dot. Macam tu. So, imej awak pun dapatlah di situ. Boleh? Ada soalan tak? Okey, contoh yang lain. Contoh yang lain. Sekiranya K dot imej bagi K di bawah putaran 90 darjah ikut arah jam. Ni jadi terbalik pula. Okey, macam tadi. Ni soalan contoh 22 ni adalah objek kepada imej. Yang kedua ni, imej kepada objek. Bila imej kepada objek, dia berlawanan. Dia akan jadi berlawanan. Sebab kita nak cari objek. Macam tadi objek diberi, kita cari imej. Sekarang ni imej diberi, nak cari objek. So, contoh putaran 90 darjah itu sama. Putaran tetap sama 90 darjah. Ikut arah jam dia jadi lawan. Sebab sekarang ni dia terbalik. Imej nak jadi objek. Imej nak cari objek. Yang tadi objek nak cari imej. Okay. Bila diberi imej, jadi kita punya penyelesaian adalah putaran 90 darjah tu tetap sama. Tetapi kalau soalan dia ikut, dia akan jadi lawan. Terbalik. Beza kat situ. Okey, beza. Titik pusat putaran sama. Jangan ubah pula. Yang beza adalah arah putaran. Okey. Kalau objek ke imej, ikut je. Ikut arahan. Ikut arahan. Kalau dia kata ikut arah jam lah. Kalau katakan lawan arah jam, lawan arah jam. Tapi kalau imej nak cari objek, dia lawan. Dia tak ikut arahan, dia lawan arahan tu. Okey, jadi terbalik. Kalau arahan tu adalah ikut arah jam, awak kena lawan. So, lawan arah jam. Kalau arahan tu lawan arah jam, lawan lagi sekali, ikut arah jam. Macam tu, jadi terbalik. Okey, beza. Okey, seperti mananya itu. Langkah 1 macam biasa. Sambungkan titik K kepada pusat putaran. Itu sudah semestinya. Okey, kemudian bila dah sambungkan titik K kepada titik
pusat putaran. Okey. Macam contoh ni lah, K ke pusat putaran ni kan. Okey, kalau tadi dia suruh ikut arah jam, kalau ikut arah jam kita ada dua K ni, pergerakan dia sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Arahan dia ikut. Bila ikut, sepatutnya kiri. Sepatutnya kiri. Tetapi sekarang ni yang dia beri adalah image. Bila image, kita kena lawan arahan itu. So, kita kena melalui sebelah kanan. Kita kena lalui sebelah kanan. Jadi, kita bina guna pembaris atau protektor garisan yang bersudut 90 darjah pada pusat putaran L. Macam inilah. Okey, awak boleh guna bucu pembaris seperti yang saya ajar tadi. Awak boleh guna protektor, mana-mana satu. Kemudian ukur jarak K dot kepada pusat putaran dan jarak yang sama juga diguna pakai untuk dapatkan image, objek bagi K. Okey, kalau kat kelas nak tayang benda ni tak nampak mana. Kalau online ni bolehlah nampak gambar rajah yang saya sediakan pada slide. Okey, boleh? Boleh. Boleh ya? Okey, alhamdulillah. So, untuk hari ini putaran itu sahaja. Okey, putaran itu sahaja. Jadi, nanti ini dah rekod. Saya akan save dan masukkan ke dalam grup. Latihan pun saya dah bagi tadi tu. Print lah muka surat 3 putaran ni. InsyaAllah. Okey, so ada apa-apa nak tanya? Tak ada, cikgu. Tak ada, alhamdulillah. Okey, so kita berhenti setakat ini sahaja. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum dan terima kasih sebab sudi datang kelas saya. Alhamdulillah.